Selamat datang ke Majlis Tazkirah Ramadan untuk puasa dan penyampaian sumbangan kepada fakir miskin, anak yatim dan saudara baru, Anjuran Pejabat Katun, Bagi ke Shah Alam, Ikram Daerah Shah Alam dan juga Majlis Kuliah Seksyen 19. Alhamdulillah kita dapat bersama pada kali ini untuk sama-sama menjadikan majlis yang telah kita rancangkan bersama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Thumma atimmu-s-siyama ilal layl wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Oleh itu, barang siapa antara kamu yang berada pada bulan itu maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan maka wajib dia menggantikan sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari yang lain. Allah memberi kemudahan bagimu dan tidak memberi kesukaran bagimu. Hendaklah kamu cukupkan bilangan yang baik mengangkat Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-Hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa untuk bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima taubatmu dan maafkan kamu. Maka sekarang carilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Maka carilah jika dia bagimu berjalan antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka ketika kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka bertakwa. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Segala puji bagi Allah dan selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan para keluarganya, dan kita panjatkan juga selawat dan salam kepada mereka-mereka yang telah memperjuangkan Islam ini di masa-masa yang lalu. Dan Ustaz saling mengingatkan kepada kita bahawa apa yang dikatakan sebagai suatu madrasah, kita melalui suatu madrasah tarbiyah di dalam satu bulan ini kerana ingin untuk bukan sahaja dari segi fizikalnya, kalau kita lihat bahawa keadaan umpamanya sendiri nakkan servis dan sebagainya kita sampai waktunya. Bagi kita Allah Ta'ala telah menyediakan waktu bulan Ramadan ini sebagai servis fizikal kita, dan yang lebih mustahak lagi adalah untuk servis kepada rohani kita. Jadi di sana banyak pengajaran yang Allah Ta'ala ingin untuk kita lalui di zaman ataupun di masa bulan Ramadan ini, yang mana di akhir Ramadan nanti banyak perkara-perkara yang boleh kita mengambil iktibar daripada puasa itu, iaitu menyucikan jiwa kita. Dan diharapkan bahawa dengan demikian yang kita lalui, itu nanti akan menguatkan lagi iltizam kita, semangat kita untuk seterusnya melakukan ibadat kepada Allah SWT. Akhir-akhir ini banyak perubahan-perubahan yang telah berlaku, perubahan-perubahan yang negatif dan perubahan-perubahan yang positif. Perubahan-perubahan yang negatif yang telah berlaku di dunia pada hari ini, umpamanya kemelesetan ekonomi yang berlaku dan berbagai-bagai gejala, umpamanya malapetaka yang berlaku di dunia ini memberikan kita sebagai satu iktibar untuk
mengambil itu bahawa di sana ada pengajaran yang Allah Ta'ala ingin supaya kita mengambil pengajaran daripada Indonesia dan ekonomi. Kalau di Malaysia ini kita lihat bahawa banyak perkara-perkara yang berlaku dari segi ekonominya, dari segi politiknya, dari segi kesejahteraan kaumnya sendiri, itu sendiri mengendapkan kita mempunyai banyak kesabaran dan memikirkan jalan-jalan penyelesaian. Dan kita mengharapkan bahawa dengan kabinet Ramadan yang kita lalui ini nanti menjadi kita manusia yang sensible, manusia yang Allah Ta'ala memberi suatu visi dan misi supaya kita dapat menjalankan kehidupan kita masa akan datang dan mengendalikan negara kita ini sebaik mungkin. Jadi sama-sama kita doakan supaya kehidupan kita di negara kita ini menjadi amat tentera dan kita mendapat sebanyak keredaan dan rahmat daripada Allah SWT. Jadi saudara-saudara dan saudari yang dirahmati sekalian, akhirnya sebelum saya mundur diri, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak ribuan terima kasih kepada bagi Dr. Ismail kerana sudi untuk hadir bersama-sama kita pada petang ini untuk merasmikan majlis kita hari ini, dan seterusnya nanti akan menyampaikan sedikit sumbangan kepada saudara kita. Dan juga saya bagi pihak Ikram ingin juga menyatakan penghargaan kepada Ustaz Nazir kita, iaitu Ustaz Yusuf Hassan, dan juga PKK masjid ini yang telah bekerjasama dalam kita menganjurkan program pada kami. Dan juga kepada petugas-petugas daripada Pejabat Agung, PKK Ikram, dan juga mereka-mereka yang telah memberi sumbangan dalam membantu kita untuk menjayakan program kita pada kami. Jadi kepada mereka semua saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih. Jadi akhirnya marilah kita, saya ingin menyeru kepada diri saya dan kepada diri tuan-tuan, iaitu marilah kita sama-sama menjadikan Ramadan ini sebagai satu bulan perubahan supaya kita lebih dekat lagi dengan pertolongan Allah SWT, dan sentiasa kita berdoakan supaya Allah Ta'ala memberikan kepada kita keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Dan juga penyampaian sumbangan kepada fakir, miskin, anak yatim dan saudara baru. Satu-satunya kumpulan asnaf yang perlu diberikan perhatian dari kerajaan dan juga masyarakat awam untuk menambah hati mereka dan menjaga mereka sebaik-baik patuh kepada Allah SWT. Kita teringat dengan kehebatan pemerintah Umar Abdul Aziz. Dan zaman beliau merintah tak sampai 3 tahun. Ketika beliau merintah, memang ada fakir, memang ada miskin, memang ada malas, tetapi mereka tidak tampil untuk mendapatkan bantuan kerana mereka menggembira dengan keadilan yang telah dilaksanakan di Umar Abdul Aziz. Jangan kata tidak ada orang fakir ketika itu, tetapi orang fakir dan Umar Abdul Aziz telah terhibur hati mereka, telah tertunai perasaan mereka. Mereka amat gembira melihat keadilan pemerintah dan mereka yang mengembangkan kerajaan. Inilah harapan kita. Jadi isu menangani mereka yang sebegitu kuat, sebenarnya menangani isu gejala kemurtadan yang mereka sangat timpang. Tetapi isu yang murtad di Malaysia bukan sahaja di gereja, tapi banyak lagi isu-isu yang patut kita tangani. Dan persoalan yang kita hadapi oleh Rasulullah sekarang, dan usaha baik ini mesti diteruskan dan digabung oleh pihak semua. Yang paling penting pihak tertinggi yang punya kuasa melihat di manakah ruang-ruang yang patut ditampung atas dasar membantu mereka-mereka yang kurang upaya, mereka-mereka yang perlukan bantuan, mereka-mereka
tadi kita tampil memberi bantuan. Yang berada di pemerintah ada, yang tidak ada bukan pemerintah sebenarnya. Mereka membutuhkan bantuan daripada kita yang ikhlas, mukhlisi dan aktif. Inilah kuasa yang mengajar untuk kita mengetahui, menyadari betapa orang miskin tak makan beberapa hari, tapi kita tak pernah berpikir tidak makan. Hari ini tak ada makan bungkus, besok nasi Arab, lusa nasi biryani, lepas itu bubur lagu ada di mana-mana. Kita tidak pernah merasa kelaparan sebenarnya. Kita sebenarnya membalas dendam dengan kelaparan. Kita akan berbuka sesuka hati. Kita akan bersahur dengan sesuka hati. Supaya kita berpuasa. Padahal tak kurus-kurus, walaupun kita berpuasa. Kerana makanan ada di mana-mana. Penyumbang ada di mana-mana. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara, program semua ini amat mulia, amat berfaedah. Mudah-mudahan mereka yang diberi bantuan dapat merasakan bahawa di sekeliling anda ada orang yang sudah seperti hati. Yang saya hormati Yang Usaha dan Haji Yusuf Hasan, Nazir Masjid Masjid Ubudiyah Seksyen 19 Shah Alam. Yang tidak saya lupakan yang berbahagia Tuan Sahab Yasin dan Ketua Igrah Shah Alam. Yang saya muliakan Ustaz penceramah kita pada tahun ini, Ustaz Abdul Rahim kepada Nazir, kita punya meja Nazir. Yang dilakukan semua penduduk sebagai muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Dahi kerana dengan izin dan limpah-limpahnya sedar tak sedar kita telah masuk pada hari ataupun nak masuk pada malam 15, dan hari ini insya-Allah kita akan hampir menyelesaikan tugasan kita sebagai seorang Islam, menyelesaikan ibadat kita berpuasa selama 14 hari itu. Apapun saya bersyukur kepada Dahi kerana hari ini kesyukuran saya itu saya panjatkan kepada Allah SWT bila setiap hari bulan Ramadan, bila niat kita untuk bersedekah itu, kita tengok alhamdulillah banyak tempat ramai begitu dalam Islam itu. Kita kena pastikan mereka yang sepatutnya mendapat kebaikan, mendapat perhatian dari kita ini, kita mesti berikan perhatian dan sebagainya. Saya kongsi kebimbangan saya bukan disebabkan akhir-akhir ini isu-isu yang timbul yang Umar Abdul Aziz untuk menyelesaikan masalah sebab saya ekspor kebalikan. Sebelum saya ini, saya kata dulu saya tahu Umar Abdul Aziz ni tak ada pun komputer. Tak ada pun komputer. Tempat nak pergi satu tempat ke satu tempat itu begitu jauh. Dan sumbangan yang saya dah Umar cari untuk memberi zakat itu tak ada pun dari kawasan dia. Di sekeliling, di sekeliling bandar-bandar besar di sekitar dia juga tidak ada pada zakat itu. Aku tak boleh display juga kan. Itu yang menjadi kata kata yang pusing di dalam pemikiran saya. Aku boleh display yang telah digunakan. Kerana saya juga Tansi Khalid cakap dengan saya, satu besar dia kata, saya manusia, kalau saya tak jadi menteri besar, saya sekarang ni sepatutnya buat satu pertanyaan tentang kisah ataupun tentang metodologi saya dengan Umar Abdul Aziz di Oxford University untuk melihat apakah kaedah terbaik dalam memastikan tidak ada kemiskinan di dalam satu negara. Tetapi saya tak sempat saya tak sempat buat kajian tersebut. Bila saya kongsi tentang negara asli kita ni dengan database yang cantik, dengan sistem maklumat yang terkini dan sebagainya, kita masih tidak boleh akses. Tapi saya fikir sebenarnya isu kemiskinan, terutama kemiskinan di bandar ini, kita balik kepada asas. Balik ke asas, iaitu kita mesti nak balik kepada kita hidup di dalam satu masyarakat, kita mesti tahu jiran kita. Amalkan apa yang Rasulullah SAW sebut tentang jiran itu adalah tanggungjawab kita juga. Ambil tahu. Bukan ambil tahu, ambil tahu cukupkan. Ada tindakan-tindakan yang boleh tidak. Maklumkan kepada pihak wajib, pastikan dia dapat bantuan yang sewajarnya. Kerana miskin pada ini kita tengok begitu drastik
ramai datang sini mencari rezeki, tetapi maklumlah dengan barang mahal dan sebagainya, kos di depan itu tidak dapat menampung dengan pendapatan yang ada. Jadi saya harap semua pada hari Session 19 ini kita mula amalkan. Kalau boleh semua orang tanamkan dalam hati ini, kaca di macam Umar bin Aziz seperti kita sekarang ini, dan amalkan bahawa kita ambil tahu katakan ataupun kira-kira kita bagaimana kehidupan kita, makan atau tidak, dan sebagainya. Saya bimbang sebab isu murtad, isu sebagainya ini adalah isu yang kita tak boleh masuk ke kanan dua ini macam itu saja. Kita ada tanggungjawab untuk memastikan mereka yang berada di dalam agama Islam itu kan berada dalam agama Islam malah meningkat dan daripada hari ke hari, insyaAllah. Hanya satu island saja yang sebenarnya. Saya tak ingat nama island itu. Kalau siapa-siapa nak pergi Arab, bila barang, semua kena pergi satu tempat. Hanya situ saja digunakan. Tempat lain tidak digunakan, dan tempat lain dia katakan bahawa Aceh adalah bumi Islam, Aceh adalah bumi yang mengamalkan Islam, Aceh akan mempertahankan Islam sehingga akhir. Jadi saya rasa insyaAllah contoh-contoh ini kita boleh ambil. Saya harap juga program pemasaran Abang Mahmud menentukan ini menjadi keutamaan kita bersama, dan akhirnya saya harap juga kita mestilah berhikmah di dalam pendekatan. Saya kalau datang masa session kemudian tak sah kalau saya tak cerita sikit tentang masalah besar di sini lah, kuih session 19. Saya rasa insyaAllah sikit saja informasi di sini. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana tanggungjawab saya. Oleh itu dirasakan tidak lengkap episode ini kalau tanpa satu tafsiran atau satu peringatan yang ringkas kepada kita semua. Mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkan bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Tuhanmu agar tidak akan pernah dibukakan bagimu. Syaitan-syaitan terbelenggu, maka mintalah agar dia tidak lagi pernah menguasaimu. Amirul Mukminin sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini? Jawab Nabi, ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang sentiasa besar lagi penuh keberkatan, yaitu bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya satu waktu dan qiyam di malam harinya suatu sunnah. Apa yang dirasai oleh setiap mukmin yang bersungguh Allah untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang mulia. Kemudian antara juga yang kebaikan-kebaikan yang sepatutnya kita lakukan dalam membaca ataupun berzikir dengan zikir-zikir yang maksud yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan juga waktu petang. Antaranya yang disuruh oleh Nabi dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amat ringan di bidang kita, tapi besar maknanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut dalam hadis disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membacanya 100 kali pada waktu pagi dan 100 kali pada waktu petang, maka baginya seolah-olah berkorban dengan 100 ekor unta. Jadi kita nak berkorban dengan 100 ekor unta tak mampu. Satu ekor unta pun nak kita jadi 1000. 100 ekor unta. Lakukan zikir-zikir dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rahmat dan diajari pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga suatu yang sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis tadi, ialah tilawatul Quran. Ini suatu yang sangat-sangat sepatutnya kita menjaganya, membaca Al-Quran, khususnya pada bulan Ramadan, kerana ia diberi ganjaran pahala yang cukup banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan kurniakan kepada ibu dan ayahnya satu mahkota
Yang indah cahaya mahkota itu lebih indah dari sinaran cahaya matahari ketika menerangi rumah-rumah kamu di muka bumi. Bayangkan, satu mahkota sinaran cahaya lebih indah daripada sinaran cahaya matahari. Itu satu yang kita tak boleh nak bayangkan. Yang hebat. Ya? Kalau kita sayang pada ibu dan ayah kita, bacalah Quran. Ya? Supaya ibu dan ayah kita mendapat mahkota yang hebat di dalam syurga. Dan kalau kita sayang pada diri kita, suruhlah anak-anak kita membaca Quran, kerana dia akan memberi mahkota kepada kita, mahkota yang hebat di syurga. Ya? Kalau anak-anak kita nak sendiri, contohnya, berhenti dulu, baca Quran dulu. Suruh dia baca Quran, sudah baca, baru kenalkan dia berhenti. Bertemu kembali dengan Ramadan, ku rasakan bahagia menyelubungi. Ya Allah, dah ku bersyukur kau pertemukanku semula Ramadan yang mulia.
bertemu kembali dengan Ramadan. Ku rasakan bahagia menyelubungi. Ya Allah, daku bersyukur Kau pertemukanku semula Ramadan yang mulia. Di Ramadan, ya rahmatmu ku rasa, ku bangkitkan beribadah, tahu pengampunanmu melangit tinggi. Ramadan rahmat dari Ilahi, banyakkan ibadah dan berdoa, hapuskan dosa, tingkatkan pahala. Semoga beroleh maghfirah, moga kita akan jadi hamba yang setia. Ramadan menyadarkan aku kesusahan yang dialami insan lain. Ramadan ujian Ilahi, mengajar erti kesabaran dan kesetiaan. Di Ramadan, ya Allah, rahmatmu ku rasa, ku banyakkan beribadah, tahu pengampunanmu melangit tinggi. Ramadan rahmat dari Ilahi, banyakkan ibadah dan berdoa, hapuskan dosa, tingkatkan pahala. Semoga beroleh maghfirah, moga kita akan jadi hamba yang setia. Andainya ini Ramadan terakhir bagiku, ku harap ianya akan membelaku di akhirat nanti. Ramadan rahmat dari Ilahi, banyakkan ibadah dan berdoa, hapuskan dosa, tingkatkan pahala. Ramadan rahmat dari Ilahi, banyakkan ibadah dan berdoa, hapuskan dosa, tingkatkan pahala. Semoga beroleh maghfirah, moga kita akan jadi hamba yang setia. Bertemu kembali dengan Ramadan, ku rasakan bahagia
bertemu kembali dengan Ramadan. Ku rasakan bahagia